Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Razim bin Anwar, nombor matrik E202010102653. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan. Subjek BMK 2012, tajuk kata terbitan. Nama pensyarah iaitu Dr. Nozalina binti Haji Nur. Saya mengambil tajuk kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang mengandingkan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Kata ini terdiri daripada 4 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Perkara pertama yang saya akan terangkan iaitu mengenai imbuhan awalan. Kata dasar yang menerima imbuhan awalan dapat membentuk 3 golongan, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Awalan ter digunakan untuk menunjukkan pelbagai maksud, menjadi imbuhan ter jika digabungkan dengan kata dasar yang bermula huruf R yang bermaksud berikutnya digurgurkan. Awalan pen terdiri daripada pem, pen, peng dan penge. Imbuhan pe digunakan pada kata dasar bermula dengan huruf I, M, NG, NY dan W. Imbuhan pem digunakan dengan kata dasar CD, J, SY dan Z. Imbuhan peng untuk kata dasar yang bermula dengan huruf G, H, KH, AE, IOU. Imbuhan penge untuk kata dasar satu kata. Untuk kata nama, pen, peker dan per. Pen, penyampai, pengelap dan pengawas. Petugas, pelarian dan peguam. Keahlian, kekasih. Perasap dan perbara. Kata kerja pula, digali dan dipesan. Berlari, berbuka dan bercanda. Terikat, terjatuh dan terambil. Kata adjektif pula, terbesar, terkecil. Semerah dan sehidup. Jenis-jenis kata terbitan yang seterusnya iaitu imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Kata dasar yang menerima imbuhan akhiran dapat membentuk 2 golongan kata, iaitu kata nama dan kata kerja. Contoh-contoh an, I dan kan. Penggunaan membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan kata nama. Akhiran an yang membentuk kata bilangan, himpunan membawa makna beberapa. Oleh itu, dalam binaan ayat, kata bilangan himpunan itu tidak boleh disertai kata bilangan yang lain. Contoh-contoh imbuhan akhiran yang saya sebutkan iaitu 3 perkara: an, kan dan I. Untuk an, saya berada di lautan. Untuk kan pula, masakan ibu saya enak sekali. Manakala untuk I, saya mengikuti kem perkemahan di sekolah. Jenis-jenis kata terbitan yang seterusnya iaitu imbuhan apitan. Maksud imbuhan apitan, kata dasar yang menerima imbuhan apitan dapat membentuk 3 perkara, iaitu 3 golongan, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Perkataan yang dihasilkan merujuk kepada perbuatan, iaitu pertama. Yang kedua, sesuatu yang dilakukan untuk faedah orang lain. Dan yang ketiga, menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Contoh-contohnya iaitu kan. Di awal perkataan men dan akhiran itu kan. Membersihkan. Ibu sedang membersihkan halaman rumah. Yang kedua, di imbuhan awalan yang tersebut men dan akhiran tersebut adalah I. Contoh-contohnya adalah menghadiahi. Contoh-contoh ayatnya, saya telah menghadiahi ibu sejambak bunga. Jenis-jenis kata terbitan yang terakhir iaitu imbuhan sisipan. Kata dasar yang menerima imbuhan sisipan dapat membentuk 2 golongan, iaitu kata nama dan kata adjektif. Imbuhan sisipan tidak lagi produktif dalam proses pembentukan dalam kata bahasa Melayu. Sisipan ialah imbuhan el dan yang diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar. Imbuhan sisipan dapat bergabung dengan kata nama, kata kerja dan kata adjektif untuk menerbitkan kata nama, kata kerja dan kata adjektif dengan maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam dasar. Di sini saya akan menerangkan contoh-contoh imbuhan sisipan. Yang pertama, contoh perkataan serabut. Yang kedua, contoh contoh perkataan telunjuk.
Dan yang ketiga, contoh contoh perkataan pula, semerbak. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.